Pagi semua. Harap maaf di atas kesulitan yang dialami. Selamat datang kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada panel-panel yang sudah bersedia sejak dari tadi lagi. Jadi saya Fatina dan bersama saya Saya Fansina, host anda pada siri K-Talk, siri 3 pada pagi ini. Ya, dan bersama-sama kita hari ini ada peserta-peserta jemputan khas yang berada di dalam Webex dan sepatutnya kita berada live di Facebook, tapi harap maaf kita mengalami sedikit masalah teknikal. Jadi kita berada di dalam platform Webex sahaja dan mereka-mereka di dalam Webex ni terdiri daripada kita punya partners, daripada universiti, daripada rakan-rakan di KBS dan juga Majlis Sukan Negeri. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami di dalam program K-Talk Series pada hari ini. Jadi sedikit mengenai K-Talk series bagi mereka yang mungkin first time ini adalah siri yang ketiga. Jadi K-Talk program adalah platform untuk kita berbincang secara santai, berbicara mengenai topik sukan. Okay, jadi untuk makluman semua, kita telah bermula siri 1 dengan knowledge transfer. The importance of knowledge transfer. And then siri 2, kita ada pasca Olimpik perbincangan. Dan kali ini kita teruskan dengan program Bual Bicara bagi topik Paralimpik. Jadi kita teruskan terlebih dahulu, kita sama-sama saksikan ucapan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Encik Ahmad Faizal. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya bagi pihak ISN ingin mengalu-alukan kedatangan semua ke sesi Knowledge Talk ataupun secara pendeknya dikenali sebagai K-Talk. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama untuk berkongsi ilmu secara maya walau di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada. Sebagai pengenalan, sesi K-Talk ini merupakan salah satu usaha yang dirangka oleh Pusat Knowledge Management ISN di bawah bahagian pendidikan dan inovasi dengan menyediakan medium perkongsian ilmu dalam mengupas topik-topik yang bermanfaat di samping menampilkan pelbagai pakar dalam suatu bidang. Ini adalah selari dengan fungsi ISN yang bertindak sebagai badan yang bertanggungjawab dalam merumuskan kajian saintifik dan menjadi pusat rujukan sukan utama di Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, konsep K-Talk yang lebih santai ini diharap dapat membuka peluang kerjasama sesama rakan industri sukan dan juga akademik dalam usaha meningkatkan produktiviti dan prestasi penyampaian maklumat terkini serta pembangunan komuniti awam. Pada masa yang sama, ia juga menyokong kepada visi Sukan Negara 2030 dalam mengumpul aspirasi dalam memperkasakan lagi industri sukan yang progresif dan mampan dalam membantu kerajaan memeta hala tuju pembangunan sukan negara yang baharu secara lebih kolektif. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga ISN telah menjadikan setiap episod K-Talk ini. Diharapkan agar program ini mampu memberi manfaat kepada semua, terutamanya masyarakat Malaysia dalam kesinambungan pembangunan warga sukan yang berilmu dan berinovasi tinggi. Okey, itulah dia ucapan daripada KPE ISN berkenaan dengan K-Talk series pada hari ini. Dan untuk makluman seperti yang telah dinyatakan oleh rakan saya tadi, program kali ini kita akan membincangkan mengenai sukan para dan dengan pelancaran We the 15 oleh IPC International Paralympic Committee pada 19 Ogos yang lalu, yang mana ia satu kempen untuk kita mempromosikan, untuk meningkatkan awareness dan visibility berkaitan dengan golongan disable. Disable maknanya 15
Kelainan upaya. Itulah bila kita nak sebut dalam bahasa Melayu kurang upaya macam tak berapa sesuai kan. Sebab mereka ni kalau yang masuk dalam kerugian para ni, saya tengok dia memang selut lah. Memang kita pun tak mampu nak macam tu. Jadi kelainan upaya. Jadi kalau dalam kempen We The 15 ni sebenarnya adalah bermaksud dia menghebahkan tentang sebanyak 15% daripada populasi dunia ini ataupun bersamaan dengan 1.2 bilion adalah terdiri daripada mereka golongan kelainan upaya ataupun kurang upaya ini. Jadi itu adalah sedikit info, fun fact untuk kita tahu mengenai para golongan para ini. Jadi jadi populasi kelainan upaya adalah 1.2 bilion. Ya. Bukan minoriti, mereka adalah sebahagian daripada kita. Penting untuk kita memahami mereka dan kita dapat bersama-sama menghargai satu sama lain. Ya, jadi sama-sama kita saksikan dahulu satu video berkaitan dengan kempen ini untuk kita lebih faham apakah We The 15. You're such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right. For getting the kids out the door on time. We push strollers. Io sono il passeggino. No, that one, We break phones. But there's nothing special about us. We have mortgages. Messing with duvets. Watch reality TV. Pretend we're watching reality TV. We're politicians and lobsters. Pension advisors. We get married. We met on a blind date. We can laugh at ourselves too. We love our grannies. And our goggles. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals on ice? And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then Can we all break down these barriers? That keep us apart. That's 1 billion people. Ya, itulah dia tentang We The 15. Mereka bukannya memang berada dalam masyarakat kita dan mereka tidak memerlukan orang kata kita nak pandang simpati kan, no. Dia bukan tu mereka Kita just among us dan sepatutnya lebih memahami, dan bila kita memahami mereka, jadi kita akan tahu apa yang kita boleh lakukan supaya kita sama-sama duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan mereka, walaupun bagi mereka terlibat dalam sukan marah, mereka lagi kuat. luar biasa. Luar biasa. Okey. Jadi hari ini kita ada bersama-sama, kita ada 3 panel. Sebenarnya kita ada 4 panel. 4 panel. Seorang panel daripada Cik Sofian daripada Majlis Sukan Negara tidak dapat hadir bersama kita pada pagi ini, tetapi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan 3 panel yang hebat. Ya. Laksamana yang pertama, Datuk Subramaniam Ramanai Bersara. Okey, yang berbahagia Laksamana Datuk Subra adalah pesara dari Perkhidmatan Tentera Laut di Raja. Selama 40 tahun dalam Tentera Laut di Raja Malaysia, dan beliau adalah seorang graduan dari Britannia Royal Naval College, United Kingdom. Okey, beliau sekarang adalah Setiausaha Agung Majlis Paralimpik Malaysia dan juga Presiden Persatuan Olahraga Para Malaysia. Khabar Datuk? Yang berbahagia Datuk Baik. telah melibatkan diri dalam arena sukan lebih daripada 25 tahun. 25 tahun. Dan sekarang sangat aktif untuk mempromosikan sukan paralimpik dalam negara kita.
Okay, apa khabar Datuk? Terima kasih. Khabar baik. Selamat pagi semua. Well lagi. Okey, jadi yang kedua kita ada Dr. Azril Syazwan daripada Pusat Perubatan Institut Sukan Negara. Okay, Dr. Azril adalah CMO bagi Sukan Para ASEAN 2017 KL dan juga CMO bagi Commonwealth Games Gold Coast bagi 2018 dan juga tim medical bagi Sukan Paralimpik Tokyo baru-baru ini. Selamat datang Dr. Azril. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami untuk berbincang mengenai perubatan sukan sebentar lagi. Dan bersama-sama kita juga Encik Goh Kok Wei, Ketua bagi Sukan Paralimpik Team Leader, Group Leader Sukan Para dari Institut Sukan Negara. Jadi Encik Goh Kok Wei adalah dietitian pada asalnya. Okay, dan sangat aktif dalam memberikan perkhidmatan sukan bagi sukan wushu, basketball, angkat berat dan sebagainya. Dan sekarang Encik Goh Kok Wei adalah ketua bagi sains sukan bagi sukan paralimpik di Institut Sukan Negara. Apa khabar Encik Goh Kok Wei? Khabar baik. Selamat pagi dan terima kasih kepada Selamat pagi. Ya, jadi untuk hari ini kita mempunyai 2 segmen untuk kita bincangkan sebagai guideline kita. Dan untuk segmen pertama semestinya lah kalau korang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita akan segmen pertama ni kita akan mengenali dahulu mengenai sukan para. Dia banyak info-info yang kita sebenarnya kita tak faham, kita tak tahu. Jadi untuk segmen pertama kita tahu daripada sejarah, definisi, klasifikasi dan pelbagai lagi. Okey, dan seterusnya kita akan sambung dengan segmen yang kedua iaitu usaha-usaha untuk memperhebatkan sukan para di Malaysia. Kita akan mengupas program sukan para tu sendiri macam-macam. Masa sukan utama seperti Paralimpik Tokyo 2020 dan sukan para sendiri. Jadi kita akan membincangkan usaha untuk memartabatkan sukan para setanding sukan-sukan yang lain. Okey. Jadi kepada para panel kita, jadi kita akan bincangkan based on this 2 segmen lah. Okey, jadi untuk kita masuk ke segmen pertama di mana untuk mengenali sukan para. Jadi saya rasa yang first kali kita wajarlah untuk kita tujukan kepada Datuk Subra untuk berkongsikan sedikit overview berkenaan sukan para ni khususnya di Malaysia dan juga apakah klasifikasi dia, bentuk-bentuk dalam para ni, atlet-atlet dia. Kategori sukan para tersebut. Hai Datuk. Datuk boleh dengar kami? Sekarang boleh. Okey. Jadi tadi saya telah tujukan kepada Datuk untuk berkongsi, menjelaskan tentang sukan para tu khususnya di Malaysia. Okay, terima kasih. Can you share my slide please? Because Pak saya I just cannot share the content sekarang. Boleh? Boleh share sekarang? Belum lagi. I don't have the function. Dia kata you have to add me as a presenter. Saya tunggu apa tu. Tak apa Datuk. Jadi macam mana Datuk? Boleh sembang-sembang sikit apa? Boleh. Kita just share saja apa yang boleh dikongsikan. Okey, terima kasih. Selamat pagi semua penonton. So
serba sedikit berkenaan dengan sukan Paralimpik ni, alright. Seperti yang semua tahu, Olimpik ni semua kenal. Olimpik ni lebih 100 tahun sejak 1896 di Athens, Olimpik sesi baru. Sebelum tu zaman dulu pun ada Olimpik. Jadi sesi baru edisi baru ni dimulakan pada 1896 iaitu Olimpik. Tapi Paralimpik pula dimulakan pada tahun 1948. 1948 di London. Ini selepas Perang Dunia Kedua ni banyak orang kena macam-macam sakit lah, cacat lah, patah kaki lah, potong kaki, potong tangan lah, macam-macam. Jadi mereka ingat macam mana kita nak beri peluang untuk mereka tu masuk balik dalam society lah. So one of the thing they kata, mari kita cuba meraihkan mereka melalui sukan. So sukan yang mula-mula dia diadakan untuk para ialah sukan berjenis di kerusi roda. Wheelchair saja, pasal masa tu kita belum ada cara-cara atau sukan lain. Jadi pada mulanya pada tahun 1948 wheelchair games, beberapa sukan yang dimain secara duduk di wheelchair telah dimulakan. Dan pada tahun 1964 di Tokyo, sukan Paralimpik ni diperkenalkan secara resmi. Jadi kalau ada Olimpik, mesti ada Paralimpik. Jadi that is where the games started dengan secara resmi lah. Alright. Jadi hinggalah kepada baru-baru ini pada tahun just recently concluded Tokyo Olympic. Di Malaysia, right, Majlis Paralimpik di Malaysia untuk kawal sukan ni ada dua badan. Right. Satu adalah Majlis Olimpik Malaysia untuk orang biasa dan Majlis Paralimpik Malaysia. Jadi ada dua majlis untuk kawal sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi di Paralimpik MPM ni kita telah mula melibatkan diri dalam sukan para sejak 1989, right, 1989. Sebelum tu adalah sukan para tu diadakan secara pesta dan sebagainya. Tapi apabila pergerakan Paralimpik itu berjalan lancar di arena antarabangsa di Malaysia, kita pun mesti ada satu majlis untuk kawal sedia semua sukan sukan para. Jadi MPM ni dimulakan pada 1989. Jadi sejak tu banyak perkembangan. Mula-mula dua sukan saja diadakan, sekarang sudah sampai 22 sukan. Right. So jenis-jenis sukan pertandingan sukan Paralimpik seperti semua tahu, yang tinggi sekali dalam dunia ialah Paralimpik. Alright. Bawah daripada itu peringkat benua. Alright. So di Asia ni pernah dengar ASEAN Para Games. Dan yang peringkat serantau ASEAN Para Games. Negara-negara ASEAN saja. Dan di Malaysia kita ada Para Sukma. Jadi ada Sukma untuk orang biasa dan Para Sukma untuk EU. So those are the different types of sukan-sukan yang pertandingan yang kita ada. Jenis sukan para itu satu yang lebih kurang sama saja. Kita ada 27 jenis sukan para yang dipertandingkan. Oh, kita lost Datuk Subra. Ya, okey. Jadi Datuk dah bercerita sedikit tentang history dan macam mana menampaknya di Malaysia tu, kan?
disebabkan Perang dunia. Jadi ramai orang Cedera ya. sebagainya. Jadi sedangkan mereka pada asalnya adalah able body, jadi mereka mungkin ada rasa macam kehilangan atau rasa macam jadi cara untuk dengan orang betul. Orang yang ada satu kaki, dia lari dengan orang satu kaki. Jadi macam-macam ada betul klasifikasi dia. Datuk tadi kami lost Datuk daripada Datuk tadi. Lost ke? Datuk dah startkan pada klasifikasi ke? Belum lagi. Baru nak masuk. Okey. Sebab tadi kita ada Datuk hilang daripada Okay, tell me. Okay. So, klasifikasi. Can you hear me now sekarang? Yeah. Okay, sukan para yang penting ialah yang kita perlu ambil fikiran ialah klasifikasi dia. Siapa, macam mana kita nak klasifikasi seorang tu OKU yang dan layak untuk bersukan. Alright? Ada 3 jenis kecacatan yang diiktiraf, iaitu satu penglihatan, visual. Jadi mereka tu buta lah. Buta pun ada 3 jenis buta. Satu B1, B2 dan B3. Ada yang boleh nampak sikit, ada yang tak nampak langsung. Jadi ada klasifikasi dia. Yang kedua adalah dari fizikal. Tubuh dia. Alright, atau dia tu macam bony, alright, dia tu pendek sikit, and then macam ada satu kaki saja, satu tangan macam satu kaki macam Suresh, alright, so satu tangan ataupun satu kaki panjang, satu kaki pendek, macam that is kedua physical. Yang ketiga adalah intellectual. Right, intellectual macam dia orang tak pergi sekolah biasa, dia pergi ke sekolah khas. Alright, so they are slow learners lah. Alright, they are slow learners. So some of our athletes macam Ziad, Latif dan sebagainya. So ini adalah satu yang penting lah untuk sukan para. Okay, saya ramai yang tak. Maknanya ada 3 kategori yang utama lah pecahan dia dan visual, physical dan intellectual. Correct. Jadi dia ada pula lah pecahan di dalam kategori, setiap kategori. Ya. Kalau kita dapat memahami kriteria ini dan kita akan tahu sebab kadang-kadang kita bagi masa China lawan. Kurang dengar. Ya. Jadi the main kategori adalah 3 ni dan sebab tu kita nampak dalam macam dalam games macam-macam ada dia punya tu jenis-jenis dia dan itu yang saya rasa ramai tertanya-tanya apa sebenarnya klasifikasi tu kadang-kadang nampak macam tak sama. Ya, memang macam kalau katakan Rizwan dia T36, 100 meter T36. Dia ada 36, 37 dan sebagainya. Jadi kod-kod ni kalau kita nak tahu apa ni kod-kod ni, kita boleh lihat dalam internet. You go to IPC code. Yep. Dan untuk mengklasifikasikan dia ni memang akan melalui satu proses yang dah standard lah dia punya ni, Datuk. Betul, memang betul. Jadi mula kalau kita nak pergi buat mencungkil bakat seorang tu, kita pergi tengok, lihat adakah mereka tu boleh bersukan, pergerakan dia dan sebagainya. So kalau katakan dia tu duduk wheelchair saja, jadi apa jenis sukan yang mereka boleh mengambil bahagian. Jadi kita kena tahulah. So basketball boleh main wheelchair. Jadi macam-macam ada sukan yang sesuatu boleh main macam buta tu kalau memanah tak boleh lah. So you see so there are few sports untuk kecacatan tu boleh main ke tak boleh main. Kalau boleh main, apa klasifikasi kecacatan? Kecacatan itu is usually done by medical people, doctors ni.
mereka akan sahkan beliau ni adalah kelemahan dia adalah di aspek ini. Dan kita ada pegawai-pegawai klasifikasi yang diiktiraf antarabangsa, mereka akan bagi sijil, katakan you are confirm OKU dalam kelas ini. Dalam mana klasifikasinya. Okey, jadi Ah, maknanya okey. memang kalau kita nak bincang tu secara detail, saya rasa memang lama Panjang lah, masa. kita akan ambil masa sangat. Jadi saya rasa itu kita boleh explore lah, bagi mereka-mereka yang ingin tahu lebih lanjut, boleh find out through internet and so on. Jadi sedikit perkongsian untuk kita just tahu sahaja mengenai sukan para ini secara overview oleh Datuk Subra. Jadi kita sepatutnya kita adalah sedikit penjelasan daripada sudut kerajaan Malaysia sendiri, daripada sudut kerajaan Malaysia sendiri, tapi itulah kita tiada rezeki untuk mendapat perkongsian daripada Cik Sofian, daripada banyak info-info yang menarik sebenarnya. Dan oleh itu saya teruskanlah kepada soalan kepada Dr. Azril. Dr. Azril, Ya. apa khabar Assalamualaikum Dr. semua. Azril? Khabar baik. Selamat pagi. Walaupun kita dekat tapi jauh, jarang jumpa Jarang jumpa. Ya, okey doktor. Boleh doktor jelaskan ataupun kongsikan aspek perubatan ataupun perkhidmatan kepada golongan atlet para ni, macam yalah dia berbeza, kondisi fisiologi ke dia semua tu berbeza. Jadi perkhidmatan perubatan kepada golongan ini, just an overview about perubatan side berkaitan dengan ni. Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk terlibat dalam program K-Talk bagi membincangkan tentang isu ataupun kisah tentang atlet yang mempunyai kelainan upaya ataupun para. Jadi kalau ikutkan kami dari Institut Sukan Negara, daripada bahagian perubatan sukan, memang terlibat secara langsung untuk menjaga kebajikan semua atlet di dalam program daripada Majlis Sukan Negara, membantu semua persatuan sukan yang terlibat, tidak kira atlet normal ataupun atlet yang mempunyai kelainan upaya. Daripada perbincangan tadi, kita tahu bahawa kita anggap mereka ni kelainan upaya, tapi dengan pengalaman yang telah saya lalui bersama-sama mereka, saya rasa mereka sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita selalu fikirkan, dan mereka dalam kehidupan harian mereka memang tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi kalau diikutkan, mereka ni kita boleh anggap sebagai atlet. Jadi bila mereka ni atlet, berbeza dengan atlet normal adalah mereka ada sedikit kelainan upaya masing-masing. Jadi kalau kita fikirkan kehidupan harian sudah memberi cabaran, tetapi apabila mereka mahu bersukan, kita boleh anggap cabaran itu mungkin ada aspek-aspek yang perlu dijaga. Dari sudut perubatan, kita selalu akan terfikir kalau mereka ni bersukan, mereka ni akan mudah cedera. Tapi bila kita lihat kepada kajian, kita tengok aspek kecederaan sebenarnya lebih kurang sama. Lebih kurang sama dengan mereka yang normal. Jadi maksudnya dekat sini, keperluan penjagaan atlet kelainan upaya sama-sama mencabar bersama-sama dengan atlet yang normal. Jadi kita terus kepada contoh. Sebagai contoh, kalau kita tengok seperti yang Datuk Subra telah jelaskan tadi, lebih kurang 4 atau 5 kategori atlet yang ada isu yang tertentu berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Kita sebut kelainan upaya atau kecacatan. Kita bagi contoh mereka yang menggunakan wheelchair lah, atlet yang menggunakan wheelchair. Sebab ini adalah sejarah, because atlet yang menggunakan wheelchair ni yang pertama terlibat dalam sukan Paralimpik. Maksudnya mereka yang menggunakan wheelchair atau kerusi roda ni selalunya ada kecederaan tulang belakang atau saraf tunjang. Seperti kita tahu, saraf tunjang ni penting kerana dia membantu pergerakan kita, fungsi-fungsi fisiologi badan manusia.
Dan mereka yang terlibat dalam kecederaan ini selalunya mungkin kemalangan jalan raya, seperti Datuk sebut tadi, daripada peperangan ataupun dia jatuh. Jadi tulang belakang akan mengalami kecederaan dan menyebabkan gangguan saraf kepada anggota badan. Ada di antara mereka yang tidak dapat menggerakkan keempat-empat anggota badan, tapi ada juga yang tidak dapat menggerakkan kaki sahaja. Ini disebut tetraplegia atau paraplegia. Dan pada mereka yang menggunakan wheelchair, berdasarkan tahap kecederaan, kadang-kadang mereka juga ada gangguan kepada kekuatan bahagian tengah badan ataupun trunk. Jadi kita dapat lihat pergerakan mereka agak terbatas, hanya bergantung kepada bahagian bahu dan bahagian badan atas. Maka dekat sini kita tengok keperluan mereka atau masalah dan cabaran mereka tertumpu kepada penggunaan badan yang berlebihan di bahagian atas. Maka dekat situlah akan ada masalah yang kerap berlaku seperti kecederaan sendi dan otot dan masalah yang berkaitan dengan kedudukan mereka. Jadi bila mereka selalu duduk, kaki tidak dapat bergerak, jadi kemungkinan akan ada masalah-masalah lain. Seperti bayangkan kalau kita duduk dekat kerusi roda terlalu lama atau baring terlalu lama, maka kulit kita dekat tempat yang kita duduk akan cedera. Jadi akan ada isu luka. Dan ada antara atlet yang ada isu melibatkan gangguan saraf yang lebih teruk, tidak dapat mengawal pundi kencing, jadi memerlukan bantuan untuk kencing. Jadi penggunaan peralatan khas seperti kateter untuk keluarkan air kencing secara harian. Maka itu adalah cabaran yang mungkin akan diperlukan untuk penjagaan atlet yang menggunakan wheelchair. Dan pada masa yang sama bila kita duduk sahaja, tulang kita, bahagian badan kita akan mudah rapuh. Bila mudah rapuh ni, berlakulah kita sebut sebagai osteoporosis. Kalau berlaku kecederaan mungkin boleh patah. Seterusnya, akan ada gangguan dari segi tekanan darah dan sebagainya kerana aliran darah itu tidak berapa sempurna. Dan kadang-kadang mereka ni bila nak berlatih, kita galakkan tidak berlatih dekat dengan waktu makan. Sebab apa? Bila kita makan dengan berat, kadang-kadang lepas makan, edaran darah akan tertumpu kepada bahagian pencernaan. Jadi bila dia berlatih pada waktu itu, mungkin dia ada gangguan tekanan darah dan mungkin ada komplikasi. Dan seterusnya yang saya nak sentuh, bila berlaku gangguan pada bahagian tertentu badan menyebabkan kesakitan, dia akan boleh menyebabkan risiko apa yang disebut sebagai gangguan saraf, iaitu autonomic dysreflexia. Ini bahasa perubatan lah. Sakit pada orang yang ada masalah saraf tunjang kadang-kadang boleh menyebabkan komplikasi kecemasan yang serius. Dia boleh meningkatkan tekanan darah dan mengganggu fungsi jantung. Dia disebut kecemasan. Jadi aspek ini dipandang secara keseluruhan oleh pegawai perubatan ataupun bahagian perubatan. Selain daripada penggunaan kerusi roda yang sesuai, keperluan untuk pergerakan mereka yang mempunyai kerusi roda, pada saya itu adalah antara cabaran yang kena kita hadapi. Selain daripada itu, kita tengok juga pada contoh atlet yang terlibat dalam sukan boccia yang kita baru dapat pingat emas baru-baru ni, alhamdulillah. Atlet yang terlibat dalam sukan boccia ni biasanya mengalami masalah yang disebut sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy ni adalah masalah kecacatan di bahagian otak daripada lahir. Jadi bahagian dekat otak yang jaga kita punya otot dan pergerakan tu, bahagian itu yang terjejas. Jadi atlet ini akan mengalami gangguan pergerakan, pembentukan dan pengembangan anggota badan yang tertentu. Jadi kalau kita nak kategori atlet cerebral palsy ni, kita sebut CP. Dia ada CP1 sampailah CP8. Maksudnya dia bergantung kepada tahap. Ada yang hanya boleh gerak kepala saja. Ada boleh gerak tangan. Jadi dan ada yang boleh berlari. Jadi jangan pandang rendah lah pada CP ni.
Sebagai contoh, atlet 100 meter kita adalah CP dan dia boleh berlari ya. Jadi memang daripada segi CP ni dia ada range ataupun ruang yang banyak untuk kita classify dia. Dan dia punya masalah biasanya melibatkan bahagian yang ketat. Bahagian yang ketat. Jadi itu mungkin akan cedera, sakit dan juga akan ada masalah dari segi penjagaan kulit dan sebagainya. Dan kalau bergantung kepada kerusi roda, akan ada masalah yang berkaitan dengan cabaran menggunakan kerusi roda. Dan kita tengok atlet yang bermain boccia seperti yang kita ada sekarang ni, penjagaan lain seperti makan, penjagaan pergerakan dia ke toilet, tandas dan sebagainya perlu diberi perhatian khas. Jadi sebenarnya cabaran penjagaan tu juga melibatkan keperluan kewangan dan sebagainya lah. Yang lain-lain macam Datuk Subra sebut tadi yang melibatkan anggota fizikal, kudung tangan, kudung kaki, kerdil ataupun kecacatan anggota tertentu, yang itu akan memberi impak secara langsung kepada bahagian fizikal. Kita tengok kawasan-kawasan yang mempunyai beban yang tinggi akan lebih senang cedera, akan lebih senang sakit. Dan daripada sudut penglibatan dalam sukan, mereka ni akan dapat sakit dan cedera dalam tempoh yang lama. Dan di hujung pelibatan mereka dalam karier sukan, kita dapati mereka dah ada kecederaan jangka panjang. Itu yang tengok, kadang-kadang kita tengok dalam perlawanan sebagai contoh, tidak dapat menghabiskan perlawanan disebabkan sakit yang teramat sangat. Itu antara cabaran yang kita hadapi dalam menjaga atlet yang mempunyai masalah fizikal. Mereka yang kudung seperti contoh pelari ataupun yang berlumba, bila dia kudung, mereka ni kadang-kadang menggunakan prostesis. Prostesis ni adalah kaki palsu atau tangan palsu. Penggunaan prostesis ni perlu diberi perhatian khusus. Dia mesti sesuai, dia mesti dijaga dengan baik dan anggota yang kudung perlu dirawat dengan betul dan perlu diperiksa secara berkala. Jadi penjagaan tu rapi kepada mereka yang kudung. Bukan senang nak berjalan dengan kaki palsu. Betul. Tapi mereka ni boleh berlari laju dengan kaki palsu. Dahsyat betul. Macam ada banyak benda yang kita perlu ambil berat, terutamanya dan mengikut jenis kekurangan upaya mereka. Tapi saya suka yang point doktor tadi, sebenarnya any atlet able ke disable tetap ada prinsip individual tu. Jadi cuma untuk kategori atlet para ni mereka mempunyai dia ada kategori-kategori tu, jadi mengikut individu punya prescription ataupun keperluan dia. Kan doktor kan? Jadi betul. Saya rasa memang ataupun kadang-kadang daripada fisiologi tu. Jadi memang medical care is very inilah sebab dia banyak relate dengan ada kecederaan semua tu kan. Macam high risk lah untuk dapat, because mereka training hari, jadi memang risiko kecederaan tu adalah tinggi dan bidang perubatan sukan adalah sangat penting untuk dititik beratkan. One of the tips lah dalam sukan para ni sendiri. Apapun memang dalam sukan ni memang prinsip kalau latihan ke apa ke memang individu itu adalah mengikut individu punya keperluan tu adalah sangat penting dan juga keperluan pada sukan tu. Jadi saya rasa point kat sini sangat jelas bahawa keperluan setiap atlet able disable adalah spesifik dan itulah perlunya sains sukan, perubatan sukan untuk melihat dengan lebih jelas dan detail about that particular athlete and sports. Okay. Seterusnya? Terus kita akan menyaksikan video sisipan daripada sains sukan yang akan dipercontohkan sebentar lagi. Jom kita saksikan ya.
saya Nisa Arifin. Saya selaku pegawai biomekanik sukan. Saya dah berkhidmat di Institut Sukan Negara selama 8 tahun dan selama itu juga saya telah memberi perkhidmatan khusus kepada sukan Paralimpik. Antara atlet yang pernah bekerjasama dengan saya adalah seperti Latif, Ziad, atlet berbasikal, lelaki team sprint dan wanita tandem Syuhada dan Azlia. Di saat akhir menjelang Paralimpik Tokyo, saya menggunakan pendekatan aspek kualitatif dan kuantitatif di dalam live feedback khusus untuk memberi maklum baras segera berkenaan pergerakan atlet, dan analisis susulan dilakukan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkenaan performance atlet bagi memastikan atlet berada di tahap yang lebih optimum untuk ke Paralimpik Tokyo. Semoga usaha yang diberikan oleh tim ISN ini dapat menyumbang kejayaan atlet di Tamasya Sukan Paralimpik 2020. #Demi Malaysia, Malaysia boleh! Malaysia boleh. Ya, mereka luar biasa. Jadi sekarang kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kepentingan sains sukan dari elemen psikologi, pemakanan, swaian fizikal, biomekanik, game analysis dan senaman fisiologi senam. Jadi suka untuk saya bertanya kepada Encik Goh Kok Wei, boleh kongsikan kepada penonton dan juga kami di studio peranan ataupun overview sains sukan bagi keseluruhan sukan para dan juga peranan sebagai ketua sains sukan bagi sukan Paralimpik. Silakan Encik Goh Kok Wei. Okay. Selamat pagi and salam sejahtera. Suara okey? Okey, morning okey. Okay. Sebenarnya sains sukan dalam Paralimpik, dia intensity dia macam video lah, nampak our team member dari tu sport biomekanik. Dia kena kerja bawah matahari sekali dengan tengah atlet, so merah pun muka. Muka pun merah. Okay, just give you some overview. Dia sebab I dah berkhidmat dalam institute selama 13 tahun. So the first when I come in, that time siapa yang jaga sukan able, dia akan di samping dia akan jaga para. So it's like you will take care able and jaga para. Then until sekarang kita dah formulate satu team pasukan khas untuk Paralimpik. So dalam tu kita ada 14 anggota. So 14 team member from different expertise. We have psychology. So 6+1 lah. Psychology, performance analysis, nutrition, biomechanics, strength and conditioning, physiology, and satu lagi we have technology and athlete management system. So this is also one of the important element. Okay, and yang sukan yang kami jaga is yang core kita ada 11 para sukan dalam program Majlis Sukan Negara. Then from time to time kita ada plus additional request. So perkhidmatan kami is based on and every year kita akan analyze the needs. So together with the coaches and the stakeholder, we analyze the need. Then after that, we will testing and evaluate. So based on the testing, we will come up a formulation based on perkhidmatan mengikut ada project. So then ada yang operation services. Okay. So yang special the difference between disable and able is the aplikasi lah. So seperti yang tadi Dr. Asli mention, their come in is individual. Even though one sport like badminton, yang ada atlet boleh berdiri, boleh lari, dan ada dia kena duduk wheelchair. So these are the different. So in terms of testing and evaluation, kita will modify based on the individual difficulty, their disabled difficulty, and from there we generate program based on their own weaknesses. So contoh macam strength and conditioning. So
satu pasukan, satu sukan masuk, actually benda-benda yang diorang fokus is lain. Dan even tu macam boccia, sometimes we not over improve them because they might affect their classification, because they might increase their classification to compete with other less impairment. So their advantage dia akan kurang sikit. Okay, then in terms of like psychology, kita pun ada teaching athlete how to cope with the problems. So a lot of time when we talk about Paralympic athlete, sometimes not because of the performance mental. Compare with able sport, we always talk about performance mental, winning mental. So all these psychologies perspective. But in disabled, sometimes it's a lot of time it's come from their lifestyle, their psychology, their family, others more factor that is more important that affect their performance. So these are the things that we are handling. And in terms of like nutrition, also like general guideline we need to adjust as well. Sometimes it's not because they are like dehydration. So one of the important factor in nutrition is dehydration. But kadang-kadang is dehydration is not disebabkan dia tak minum air. It's just because of their like spinal cord injury. The heat regulation dia tak effective compared with the able. And also because of their difficulty in wheelchair, diorang nak kurangkan kekerapan pergi toilet. So these are the things that restrict the hydration, well hydration. So these are the things that we try to tackle. And also in terms of physiology, when doing a similar program like endurance, so those in the wheelchair cardiovascular program, in wheelchair and running, they establish different physiological mechanism. So these are the things that we are dealing with daily, and also the program that will come is based on their individual. Yeah, so this is the overview. Go. Is there any specific fitness or physiology test for para? A standard fitness test, something? Dia tak ada standard, tapi we based on dia apa yang diorang boleh lakukan. Contohnya selalu kita test VO2 max, kita if let's say they cannot run, so we can test using the hand. So kita akan buat macam modified punya testing untuk sesuai dengan apa yang atlet tu mampu, dan dalam masa yang sama masih memberikan result yang kita boleh assess dia punya fitness, contoh for example atau VO2 max, something macam gitu. Jadi sangat memerlukan kepakaran. Boleh dengar saya tak? Jadi off sikit. Itulah. Jadi maknanya untuk dari segi fitness test ataupun physiological test bagi atlet para, dia adalah bergantung kepada atlet individu tersebut dan juga sukan. Jadi ini yang point yang saya rasa both Dr. Azri dan juga Kok Wei pun memang keep mentioning about individual and specificity of that particular sports and athlete lah. Right? Yes. So nampak bagus dari segi, kalau seperti Encik Goh Kok Wei katakan tadi, dahulu kita satu officer tu akan jaga yang sama, able body dan juga atlet para. Tapi sekarang kita dah buat satu team yang betul-betul fokus kepada kumpulan para tu sendiri. Jadi walaupun mereka dalam sukan yang sama, tapi keperluan individu itu adalah berbeza, dan assessment pun boleh jadi dalam kumpulan yang sama memerlukan modify yang beberapa ataupun pelbagai untuk mendapatkan result bagi satu kumpulan tersebut. Bagi mereka-mereka yang ada sebarang persoalan, boleh drop soalan
di ruangan chat box dan pihak Urustia telah meletakkan untuk mengisi maklum balas yang mana ia juga terdiri adalah kehadiran jugalah untuk sesi hari ini. Mohon tuan-tuan dan puan untuk isi ya, dan insya-Allah nanti kita akan bagi e-cert kepada tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi Kok Wei, kita telah mengakhiri untuk segmen pertama, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk video seperti tadi yang kita kongsikan hanya satu video, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk melihat lagi apa sebenarnya di sebalik sains sukan lakukan untuk atlet-atlet para ni, boleh lihat di dalam YouTube ISN yang mana kita kongsikan ada dari aspek medical pun ada, dari sudut psikologi, dari sudut nutrition, psikologi, ada kita kongsikan di dalam YouTube ISN yang khas dalam sukan para ini. Okey? Jadi Dr. Kok Wei semua, jadi kita akan teruskan ke segmen kedua. Okey? Jadi untuk segmen kedua ini kita akan sembang-sembang mengenai apa usaha-usaha, inisiatif-inisiatif kita berkaitan untuk memperhebatkan sukan ini, dan oleh itu sekali lagi saya ingin meminta Datuk. Datuk tak ada online dah. Tak ada di dalam online. Jadi kita okey. Datuk, okey dah. Datuk dah ada dah. Okey, Datuk. Kita nak bincang ke segmen kedua yang mana kita lebih kepada usaha-usaha kita untuk memperhebatkan sukan ini di Malaysia. Okey, jadi Datuk tadi ada sebut tentang apa MPM buat, peranan MPM untuk Datuk dah hilang lagi. Dia tak berapa ni tak super stabil dia punya ni. Okey, jadi saya rasa kita perlu tunggu ataupun Datuk dengar tak? Okey, tak apalah, mungkin kita terus kepada kita ada video yang saya cakap tadi tu kan. Kita ada video sikit untuk kita jelaskan view macam mana medical coverage dalam sukan. Jom kita saksikan ya. Tirai Olimpik Tokyo bakal disingkap tidak lama lagi. Justru tahap kesihatan dan juga kecergasan atlet negara cukup penting bagi memastikan mereka kekal sihat dan bebas daripada kecederaan agar dapat mempamerkan kemampuan sebenar di tamasya itu nanti. Institut Sukan Negara, terutamanya bahagian perubatan sukan, sering berganding bahu bersama Majlis Sukan Negara MSN bagi memastikan kecergasan dan kesihatan setiap atlet terjamin, terutama menjelang sesuatu kejohanan. Kita menjalin hubungan erat bersama Majlis Sukan Negara dan atlet dalam apa jua rawatan kita terhadap atlet lah. So biasanya kalau ada apa jua rawatan ataupun perihal berkenaan perubatan, biasanya kita memang akan melibatkan coach, manager dan juga pegawai MSN. Biasanya kebiasaannya kita cuba untuk mengoptimumkan komunikasi di antara semua stakeholder supaya maklumat yang tepat dapat disampaikanlah mengenai perihal perubatan. Maksudnya semua mengetahui apa yang berlaku terhadap atlet daripada awal sampai akhir. Selain itu, bahagian perubatan ISN juga menawarkan perkhidmatan pemulihan untuk atlet yang baru pulih daripada kecederaan. Ia bertujuan agar atlet mampu mendapatkan kembali prestasi ke tahap optimum. Biarpun 2021 begitu mencabar kerana pandemik COVID-19 yang melanda dunia, bahagian perubatan ISN senantiasa bersedia dan telah mengambil langkah-langkah awal agar atlet tidak dijangkiti virus berbahaya itu. Banyak cabaran dan benda baru yang kita belajar untuk mengatasi ataupun menyekat penularan COVID-19 terutama di kompleks atlet ini. So menjelang sukan Olimpik dan Paralimpik, of course kita cuba untuk memastikan atlet terhindar daripada virus.
Kita di sini atlet semua training dalam kita panggil secara berkuarantin, maksudnya untuk memastikan atlet tidak terdedah kepada virus. Selain itu kita dah melaksanakan vaksinasi terhadap semua atlet yang akan ke Olimpik dan juga Paralimpik. Of course pada masa yang sama kita juga sentiasa menyampaikan ilmu-ilmu ataupun nasihat kepada atlet supaya cuba untuk dapat meminimumkan peluang untuk terdedah kepada virus COVID-19. Tidak cukup dengan itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan MSN untuk menetapkan SOP khas bagi mengekang berlakunya penularan virus COVID-19 di kawasan penempatan dan pusat latihan atlet. Okay. Itulah dia sedikit berringkas tentang coverage atau perkhidmatan yang berada di ISN. Dia sebenarnya lebih kurang sahaja dengan perkhidmatan yang diberikan kepada atlet para. Jadi itu sedikit overview yang mana macam tadi ada Dr. Jas mention tentang betapa hubungan rapatnya dengan semua stakeholders, terutamanya macam MSN macam tu, dan keep on apa panggil berintegration lah, berkomunikasi untuk pastikan atlet-atlet kita ni sentiasa berada di tahap yang terbaik dan semua in the know what is going on. Jadi Datuk boleh dengar saya? Okey, jadi Datuk, dari sudut MPM, tadi Datuk ada beri sedikit penjelasan tentang peranan MPM untuk di Malaysia ni, dan bagaimana kalau Datuk boleh kongsikan bagaimana penglibatan MPM tu, peranan MPM tu dalam dengan stakeholders yang lain, bagaimana mereka-mereka yang ingin menceburkan diri dalam sukan para ni mungkin baru sahaja mendapat kecederaan dan kehilangan sesuatu jadi macam mana mungkin mereka ingin involve ataupun mempunyai keluarga yang ingin involve dalam sukan para ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan cara-cara mereka-mereka yang terlibat, stakeholder yang boleh membantu mengetengahkan bakat-bakat yang mungkin ada di luar sana. Okey, terima kasih. Salah satu cabaran yang terbesar dalam sukan Paralimpik ialah kesedaran berkenaan jenis sukan yang ditawarkan atau yang boleh ke OKU ni mengambil bahagian. Alright, kalau saya kata ada bola sepak untuk orang buta, susah orang nak fikirkan benda tu. Alright, because memang ada bola sepak untuk orang buta. Alright, lari 100 meter untuk orang buta, memang ada. Jadi kesedaran ni kurang sikit. Alright, dari cerita sedikit berkenaan sukan-sukan ni. Sukan-sukan Paralimpik ni kadang-kadang diubah sesuai dia punya peraturan, dia gelanggang, fasiliti dan sebagainya untuk membolehkan warga OKU dalam satu kelas kategori itu dapat bertanding dalam tu. Macam kita ada sitting volleyball, bola tampar, duduk. Jadi net tu rendah sikit lah daripada yang biasa. Jadi kalaulah warga OKU semua tu dapat faham jenis-jenis sukan yang ada untuk mereka bertanding dan sebagainya, jadi mungkin kita akan lihat lebih ramai lagi warga OKU akan datang untuk mengambil bahagian lah, melibatkan diri dalam sukan. So that is one of our biggest challenge. Jadi apa yang kita buat ialah kita turun padang macam macam awal tahun last year tu, kita telah turun padang ke peringkat daerah, kita pergi kita buat talent identification. Jadi kita kumpulkan katakan pusat dalam komuniti yang ada, kita bawa orang OKU, kita lihat dia adakah dia tu boleh bersukan atau tidak. Kita sekarang ni kita dapat selepas balik daripada Tokyo, ada orang telefon, ada orang datang email macam-macam. Dia kata anak saya nak masuk Paralimpik, boleh ke?
proses untuk sampai ke tahap Paralimpik tu lain. So we have to kena buat daripada awal hinggalah sampai ke Paralimpik mungkin 5-6 tahun, 7 tahun. Next time. Jadi bagaimana seseorang itu boleh melibatkan diri dalam sukan Paralimpik ialah pergilah, kalau boleh kita punya website ada, MPM punya website ada. Kita memang tawarkan nasihat dan sebagainya. Di peringkat negeri pun ada persatuan-persatuan, Esron pun ada, Jabatan Belia, JBS ada. Jadi kalau boleh berhubung dengan mereka untuk tanya, anak saya macam ini, adakah dia tu boleh mengambil bahagian dalam sukan? Kalau ya, apa jenis sukan? Jadi kita akan buat satu tafsiran. We will assess the thing and then tengok. Kerana we don't want to simply bagi janji dia, boleh mari 100% boleh lari. Tapi dia kalau tidak ada keupayaan untuk berlari, janganlah. Right? So we will recommend them to do some other sports. So program yang kita buat satu is talent identification. Kita turun Padang ke peringkat daerah, right? Jadi dari sana daerah negeri akan mengambil alih. Apabila seorang atlet tu nampak prestasinya meningkat, jadi MSN akan ambil alih untuk membina dia menjadi seorang juara antarabangsa, elite sports. Jadi ada banyak peringkat daripada daerah ke negeri, negeri ke kebangsaan dan kebangsaan ke antarabangsa. Ada banyak. Jadi Datuk, kita nampak macam dia lebih kepada gabungan daripada persatuan sukan dan juga mungkin dengan pendidikan daripada mungkin pendidikan daerah. Jadi sebab selalunya mungkin kalau ibu bapa tak care ataupun tak rasa anak tu sesuai untuk pergi ke para, mungkin cikgu. Cikgu lebih mengenali atlet tu kanak-kanak tersebut dan dia rasa ini okey. Dan kalau contoh kalau sukan able, kita ada MSSD and then pergi ke Majlis Sukan Negeri, lepas tu baru ke MSSM. Tapi bagi untuk sukan para ni, talent identification ni, saya rasa macam pihak ibu bapa atau kita sendiri ada maklumat, boleh sampaikan kepada keluarga, yang mana kita boleh tengok website MPM and then rujuk juga dengan daerah. Mungkin yang itu saya sekolah pun boleh mengambil peranan yang penting untuk mengenengahkan bakat-bakat yang ada di peringkat awal ni. Dan seperti Datuk katakan tadi, dia pergilah ke level yang lagi tinggi. Dan kalau let's say nampak macam suka berlari, tapi sebenarnya bila masuk dalam kategori dia, mungkin dia lagi sesuai untuk yang sukan melompat ke sukan yang lain ke. Identification tu sangat penting lah untuk kita kenali bakat tu sendiri daripada atlet tu punya assessment dan juga kepakaran daripada bidang majlis sukan ataupun daripada persatuan sukan ni sendiri. Tadi mention, ada ingat tak saya? Ingat? Belum. Okey, jadi maknanya tadi macam Datuk mention tadi is cabaran untuk pihak MPM sendiri untuk menyampaikan maklumat ni, awareness lah kepada masyarakat kita tentang kebolehan mereka untuk menyertai sukan para. Kategori apa semua ni, klasifikasi dia macam mana, apa proses dia tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan di luar sana mungkin bolehlah merujuk di dalam laman website MPM, juga boleh merujuk dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Even Majlis Sukan Negeri pun pasti boleh menyalurkan maklumat-maklumat yang boleh membantu tuan-tuan dan perempuan. Okey. Jadi terima kasih Datuk atas perkongsian tersebut. Dan seterusnya saya rasa sebenarnya kita dalam MSN juga kan Datuk, MSN juga mempunyai pelbagai program. Itulah kita tak ada Cik Sofian. Cik Sofian dah bersedia nak kongsikan dengan kita program-program di bawah Majlis Sukan Negara, yang mana daripada peringkat KUMBI, pembangunan dia sehinggalah ke peringkat elit. Ada antara panel kita yang boleh nak kongsikan sedikit tentang program di bawah MSN? Hingga 7 hari ada tak? Tak ada.
Cik Jari, okey, tak apalah. Saya rasa kita memang ada di bawah Majlis Sukan Negara, bermakna dia juga dengan Majlis Sukan Negerinya pun memang ada program yang untuk sukan para, untuk atlet para. Jadi tuan-tuan seperti yang saya cakap tadi, bolehlah merujuk dengan mereka-mereka ni menerusi website dan juga maklumat di dalam apa saja. Ada media sosial ke daripada MPM? So selalunya sekarang lebih kepada zaman media sosial berbanding macam website. Okay, selalunya kalau nak website kita akan baca untuk yang lagi lanjut, tapi yang macam untuk some information, poster, ada pertandingan, apa-apa pertandingan di peringkat daerah ke, selalunya mudah untuk diakses di media sosial. Ada ke Datuk media sosial? Ada. Kita ada Facebook MPM. Okay, semua boleh. Banyak kita Facebook MPM, banyak berita-berita yang kita keluarkan, program-program macam We the 15, yang lagi satu kita nak ialah I Am Possible, dan program-program ini ialah untuk meningkatkan kesedaran dan bagaimana warga OKU ni dapat melibatkan diri dalam pelbagai sukan. Kita ada 25 persatuan yang daftar dengan MPM. Jadi setiap persatuan tu jaga sesuatu sukan. So semua maklumat ni ada di Facebook dan juga website kita. Website. Okay, terima kasih Datuk. Jadi kita teruskan dengan ingin mengetahui lagi lanjut persediaan dan juga macam mana, kalau tadi Dr. Azril cerita overview secara keseluruhan dari segi sukan wheelchair ke CP. Tapi sekarang kita nak tahu, boleh Dr. Azril kongsikan dengan kita peranan dan cabaran pegawai perubatan terutamanya dalam persediaan atlet semasa pertandingan sukan para, macam on the side ataupun kiranya towards ataupun kita panggil pre-competition punya phase. Apa cabaran yang selalunya dihadapi? Sebab kadang-kadang dia macam atlet tu dah training bagus dah, tapi towards competition tu lah kadang-kadang ada cabaran yang macam kita tidak diduga, kecederaan dan sebagainya. Jadi boleh Dr. Azril kongsikan mungkin beberapa case study ataupun apa-apa yang telah dilalui, cabaran dan macam mana pihak medical counter untuk cabaran-cabaran tersebut dan memastikan atlet kita still perform ataupun apa the best way lah untuk atlet tu sama ada perform ataupun continue dengan rehab. Silakan Dr. Azril. Baik, terima kasih. Dalam perubatan kami memeganglah kepada peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan seperti kita tahu, persediaan atlet bermula bertahun-tahun sebelum ke Paralimpik. Jadi apa yang penting adalah satu program yang baiklah untuk kita mempersiapkan semua atlet para supaya bersedia untuk bertanding pada bila-bila masa. Jadi saya nak sentuh dekat sini, terutama persediaan atlet dari sudut perubatan adalah menjalani medical check-up, iaitu kita sebut sebagai pre-participation examination. Ini penting kepada semua atlet yang bersedia untuk berlatih dan bertanding untuk menjalani pemeriksaan secara berkala, paling kurang setahun sekali dan mengikut keperluan. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan asas dari sudut fizikal, melibatkan pemeriksaan doktor, pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi dan sebagainya, serta rujukan-rujukan tertentu kerana kita tahu ada atlet kita yang mungkin ada masalah kesihatan dan mungkin ada kecederaan yang perlu dirawat. Ini adalah satu prinsip penting, iaitu mempersediakan atlet sebelum mereka berlatih dan bertanding. Dan kita rangkumkan dari sudut pemeriksaan asas. Jadi kalau mereka ada masalah pada latihan atau pertandingan, kita boleh rujuk kepada pemeriksaan asas atau baseline supaya kita boleh nilai sama ada mereka ni boleh meneruskan latihan ataupun pertandingan. Dan peranan seorang doktor perubatan atau pegawai perubatan yang paling penting adalah memberi nasihat yang berkaitan dengan kesihatan, kecederaan dan kebajikan atlet, iaitu melindungi keseluruhan kebajikan atlet secara khusus, terutama dari segi aspek perubatan dan kesihatan. Dan doktor ni juga berperanan penting untuk membantu membuat keputusan. Keputusan ni perlu dibuat oleh mereka yang layak dan mempunyai kemahiran.
iaitu menentukan sama ada cergas untuk berlatih atau cergas untuk meneruskan pertandingan. Itu peranan pertama doktor atau pegawai perubatan. Dan peranan kedua adalah memberi rawatan. Sama ada rawatan kecemasan ataupun rawatan yang diperlukan untuk proses rehabilitasi dan fitness to return to play. Jadi dengan dua peranan utama doktor ini adalah penting pegawai perubatan yang ingin melibatkan diri dengan penjagaan sukan atlet, terutama mereka yang kurang upaya atau kelainan upaya, adalah saya suka dengan perkongsian Datuk tadilah. Pertama sekali kena ada kesedaran, kesedaran tentang penjagaan atlet kelainan upaya. Yang kedua, pengetahuan yang umum dan khusus tentang aspek penjagaan perubatan. Ketiga adalah kemahiran. Kemahiran ini penting kerana dia akan membantu kita untuk membuat rawatan yang tepat dan cepat. Itu yang penting, tepat dan cepat. Kemahiran termasuk membuat diagnosis dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengalaman. Jadi pengalaman penting. Kalau kita baru nak masuk, tiba-tiba kita nak jaga terus, mungkin akan memberi sangat cabaran lah kepada semua. Dan kita bimbang keputusan yang kita buat mungkin tak tepat. Dan bila dah dekat dengan pertandingan seperti Paralimpik, seperti biasa kita tengok dari segi aspek keperluan yang khusus. Dalam Tokyo 2020 adalah penjagaan COVID. Penjagaan COVID-19, kita sebut counter measure. Kalau ikutkan Tokyo 2020 telah ditangguh kan, telah ditangguh dan hampir dibatalkan. Jadi kami bersyukur kerana pertandingan itu diteruskan. Jadi kita membantu secara terus dari segi aspek seperti yang dah kita kongsi bersama dalam video tadi, memastikan atlet kita bebas COVID. Tapi yang kita tahu cabaran dia sangat-sangat besar. Tiba-tiba je ada satu kes positif, tiba-tiba je ada close contact. Close contact itu memang cabaran sebab kuarantin diperlukan untuk atlet tadi melindungi diri daripada menjangkiti orang lain. Apa jadi dengan latihan? Jadi kita tahu kita bekerjasama dengan pasukan sport science, jurulatih, pengurus dan sebagainya, memastikan mereka ni sentiasa berada pada tahap kesediaan lah, mungkin program-program yang tertentu. Dan kalau kita nak cerita pasal Paralimpik yang baru-baru ni, memang kita tengok sasaran kita tercapai, iaitu pingat dengan pelbagai drama, pelbagai pahit manis yang kita lalui bersama dengan atlet. Saya ingin kongsi dekat sini, suka duka dikongsi bersama. Maknanya kita berada dengan atlet sepanjang masa, sama ada ketika mereka menang atau ketika mereka kalah. Jadi aspek sokongan tu sangat penting. Kita adalah orang yang paling dekat dengan atlet, maka kitalah orang yang perlu memberi mereka motivasi dan sokongan dengan berada bersama mereka sepanjang masa. Kalau sesuai lah dengan keperluan penjagaan. Dan dalam konteks kecederaan, kita dapat tengok ada antara kita yang tiba-tiba tidak dapat meneruskan pertandingan kerana mungkin penyertaan dibatalkan. Dan itu antara satu drama yang berlaku dan dia disebabkan oleh keadaan penyakit yang dihadapi oleh atlet. Walaupun kita telah bersedia dengan 100%, tetapi berlaku juga cabaran di peringkat akhir dan menyebabkan perancangan kita tidak tercapai. Dalam aspek lain, macam saya bagi contoh awal tadi, atlet tidak dapat meneruskan perlawanan dalam pertandingan badminton kerana kesakitan lutut yang amat sangat. Itu disebabkan oleh impak fizikal yang tinggi dalam kejohanan besar seperti Paralimpik. Jadi kerana mereka ni mempunyai kecacatan fizikal yang telah dialami dalam tempoh yang lama, maka kesakitan itu pada peringkat yang tertinggi ni kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Jadi itu tidak dapat dibantu lah, tetapi mereka telah bercuba sedaya upaya untuk memberikan persaingan yang hebat. Kita memang banggalah walaupun mereka ni kurang upaya, kelainan upaya, tapi semangat juang yang mereka tunjukkan sangat-sangat kita kagumi. Dan yang terbaru adalah kecederaan yang dihadapi oleh atlet lompat jauh kita, yang seperti kita tengok dalam apa yang diviralkan adalah mereka, atlet kita tidak dapat menghabiskan kesemua lompatan ni kerana
telah mengalami kesakitan yang amat sangat di bahagian pangkal peha. Dan apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah semasa saya membantu beliau di bilik rawatan, kita mendapati beliau mendapat koyakan di bahagian tisu di pangkal peha. Tetapi yang bagusnya adalah beliau menang emas dan perlu dibantu untuk mengambil pingat. Jadi bayangkan dengan keadaan yang tak boleh berdiri dan berjalan, perlu mengambil pingat di seremoni. So cabaran dia adalah memberi rawatan dengan pantas dan membuat apa yang disebut sebagai sokongan supaya beliau boleh dibawa dan berdiri untuk menerima kalungan pingat emas. Jadi itu antara satu pengalaman yang luar biasa yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Jadi yang lain-lain tambahan adalah pasukan yang membantu kita semasa persediaan terdiri daripada fizioterapis penting untuk membantu untuk menguruskan masalah muskuloskeletal ataupun sendi dan otot. Juru urut pun sangat penting kerana beliau akan membantu mengurangkan stres di bahagian-bahagian badan atlet. Jururawat kerana ada atlet yang memerlukan rawatan-rawatan khas terutama dalam aspek pengurusan COVID dan yang kita nampak penting dalam kumpulan Paralimpik yang baru-baru ni adalah psikologi. Terima kasih kepada Puan Rohana, Kok Wei kerana membantu dari sudut psikologi yang saya rasa sangat penting apabila di peringkat yang tertinggi. Jadi bekerjasama dengan jurulatih, pengurus pasukan, CDM, Datuk Subra dan sebagainya memang satu pengalaman yang luar biasa lah pada kami. Ya, so memang sesuatu yang saya rasa boleh menggambarkan dah lah apa yang sedang berlaku kat sana. Bukan senang menjadi pasukan sokongan untuk pasukan para kita, pasukan Malaysia. Jadi bukan kita pergi sokong kita sorak kat rumah, sorak ya. Jadi untuk doktor, untuk sains sukan, datuk yang menguruskan segala urusan program semua tu pelbagai cabaran dan keperluan yang perlu dipenuhi mengikut sukan individunya dengan sungguh menarik. Saya ingat doktor ni pergi memang untuk merawat je doktor, baru saya kena nasihat-nasihat lah ya. Jadi doktor bukan sekadar dia kalau boleh merawat tu second lah kalau boleh. So Dr. Azril mention about pencegahan tu yang paling diutamakan dahulu dan bila berlaku benda yang tidak diingini tu barulah kerawatan. Betul ya doktor? Betul. Alright. Okay, so kita teruskan dengan mengetahui lagi lanjut dari sudut sains sukan. Jadi Encik Goh Kok Wei, boleh kita tahu apakah perkembangan sains sukan yang terkini yang menarik? Hari tu kita daripada kita dah grupkan tim Paralimpik. Jadi sekarang kita nak tahu apa teknologi ataupun testing atau apa-apa sahaja dari sudut sains sukan yang terkini yang mungkin akan memberikan impak kepada sukan Paralimpik supaya lebih berdaya saing dan lebih hebat lah. Sekarang dah hebat tapi nak jadi lagi hebat. Jadi apakah perkembangan terkini daripada sudut sains sukan yang boleh Institut Sukan Negara ataupun daripada Sport Science nak kongsikan kepada semua kita punya pendengar yang setia pada hari ini? Okay. Terima kasih. So untuk perkembangan sains sukan pada pendapat saya, dia the first, number one, the most important is kita tengok the disability dia. Okay, disability dia. So I think in terms of technology, seperti yang Dr. Azril mention, I think injury prevention is one of the very important factor in athlete preparation. So a lot of time, and we have some data show that most of the time, I think is many cases of the injury, dia bukan disebabkan overtraining atau disebabkan training, dan dia more to the mechanical, like the use of the wheelchair and disability dia yang cause injury. And contohnya macam kaki palsu. So kaki palsu yang tak fit, so menyebabkan dia cedera.
So benda-benda equipment, I think one of the usaha yang kami perlu improve is I think in terms of the injury prevention dari segi teknologi. Untuk macam mana enhance like contohnya kaki palsu when for like paracycling when attached to the bicycle, macam mana boleh fit dan untuk reduce the injury and also improve the aerodynamic when attached to the bicycle. So and in terms of like the wheelchair, and they need a custom made that adjustable wheelchair to deal with many unforeseen circumstances. So I think that is the technology that we need to go forward. By doing enhance the technology from this angle, I think it can help a lot and prevent the injury. So because injury is most of time is because of their disability and the equipment usage. So this is the another thing. Your question is about perkembangan sains sukan and also usaha kita untuk and I think satu kekurangan dalam para is kita tak ada guideline and norms. So this the profiling. So we don't have the profile that serves as a guideline for us to follow and to give a high. So most of the time is based on the experience and the judgment on the field. So I think this one is the thing that we currently kita dalam usaha kita ada athlete management system untuk profile our para athlete. So dari segi all sport science element. So dari fitness dia and physiological dia and psychology, nutrition status dia, and so and this will help us to improve our sport science program. So based on this and develop the guideline for the others for the future. Okey, so boleh disimpulkan di sini dari sudut sport science kita akan improve dari segi teknologi dan juga melakukan research. Okay, jadi research tu akan combination of the sport science team bila bodinya contohnya body compositionnya macam gini, jadi dari segi fisiologinya improve ke tidak. Jadi sebabkan kita tak ada norms, kita belum ada standard yang kita boleh follow dan kita sendiri yang kena develop benda tu dan kita macam lebih kepada research lah untuk kaji apa yang the best for untuk fit athlete ni dari segi trainingnya, competitionnya dan ya saya suka yang dari sudut kita kena improve. Kalau untuk sukan able kita lebih kepada untuk kita panggil ergonomics aids untuk bahagian macam tools ataupun equipment. Tapi untuk yang sukan para ni kita untuk asset ergonomic aids tapi at the same time untuk bagi comfort atau bagi macam keselesaan macam sebagaimana benda tu adalah macam badan dia sendiri. Kalau contoh kaki palsu tu kalau kita memang dah ada kaki, yang ini macam kaki palsu tu untuk act macam betul-betul kaki sendiri. Jadi dia akan bagi comfort dan at the same time akan improve athletes punya performance. Okay, so sangat menarik dan diharapkan tim sport science akan terus berjuang dan meningkatkan pengalaman dari tahun ke tahun dan seterusnya memang jadi expert dalam bidang sains sukan bagi sukan Paralimpik ni sendiri. Kami kena berkongsi mic. Okey, jadi macam tadi Kak Wei saya pun tertangkap yang poin sangat penting yang mana aspek profiling. Sebab tu kita masih kekurangan, kalau tak silap saya bukan untuk Malaysia saja tapi memang secara globalnya pun kita masih ada kekurangan betul Kak Wei? Masih kekurangan research yang spesifik kepada atlet para? Yes. Ya. So, dia banyak kategori. Ya, dan profiling ni kalau tak silap saya lah memang satu benda yang asas untuk maklumat ataupun research yang the next for advancement. Jadi I think it's something yang important untuk kita kalau mereka-mereka researcher yang sedang mendengar ni. So kita mungkin bolehlah fikir-fikirkan something specific profiling untuk atlet para ni. Jadi kita daripada situ kita mungkin boleh buat advancements research daripada maklumat yang asas ni. Jadi
ia juga boleh mengelakkan sebarang kekeliruan. Yang mana sukan para ni, Datuk kan, banyak confusion. Jadi bila orang confuse, mulalah kontroversi. Okay, tak faham tu. Jadi Datuk tadi dah ada explain tentang klasifikasi yang pelbagai. Dr. Azri pun mention even cerebral palsy pun ada kategori dan tahap dia macam mana. Jadi untuk mengelakkan confusion dan klasifikasi kontroversi apa semua ni. Okay, saya rasa poin yang Datuk pun mention tadi adalah menimba pengetahuan lah. Jadi kita pun tahu dalam zaman sekarang social media banyak wartawan-wartawan seperti netizen. Sebenarnya mereka mungkin tak tahu tentang sukan para ni. Jadi tak tahu. Jadi mereka pun suka hati sajalah tulis apa-apa jabatan netizen ni. Jadi boleh Datuk berikan sedikit komen ataupun saranan ataupun apa-apalah kepada mereka-mereka di luar sana yang menggunakan social media, peranan-peranan media sendiri untuk mengangkat bersama-sama FPM untuk mengangkat sukan para ni di Malaysia. Terima kasih. Saya akan cakap secara umum. So di sukan ni, kalau kita nak buat komen berkenaan dengan sebarang kontroversi atau sebarang kejadian, kita perlu faham dari aspek teknikal undang-undang yang digunakan oleh sesuatu pertandingan. Right? So kita ada undang-undang kejohanan, iaitu lokal jawatan kuasa yang menganjurkan kejohanan itu. Ada undang-undang dia spesifik untuk menentukan kejohanan itu berlaku dengan baik. Dalam macam di Tokyo tu ada 22 jenis sukan yang dipertandingkan. Jadi setiap sukan tu ada peraturan-peraturan spesifik. Bagaimana sukan itu harus dipertandingkan. Dari aspek katakanlah sebelum bertanding apa yang harus berlaku untuk mendaftar dan pergi bertanding, apa yang sepatutnya, apa jenis pakaian yang perlu dia pakai untuk bertanding, bilakah masanya untuk melapor, apakah jenis whatever lah. So setiap sukan tu ada peraturan-peraturan teknikal lah. We call it technical rules. Jadi di peringkat antarabangsa macam Paralimpik ni ataupun dan juga Olimpik, memang peraturan-peraturan tu memang ketat. So saya mintalah kalau kita nak, if we are not very sure, kalau kita ni kurang jelas dengan beberapa apa yang berlaku, lebih baik kita jangan give negative feedback lah. Jadi at least kalau you tahu apa yang telah berlaku, kalau apa kesalahan yang telah berlaku, nak komen lain cerita lah. Tapi it's very important you must understand the rules of the game. Mengapa benda ni dia ni tidak dibenarkan buat itu, yang lain tu dibenarkan. Ada banyak sebab-sebab, right? Macam pakaian, you cannot simply go to pertandingan pakai logo-logo yang kita suka. So this is, and then jenis kasut nak pakai, jenis whatever you want to use, mesti ikut spesifikasi. Alright, macam kerusi roda dan juga basikal lah, whatever, they got very specific rules. So these technical rules are very important. Jadi kalau kita tak tahu undang-undang tu, and then kita tafsirkan yang salah, and that is what has happened a lot of time lah. Right, itu yang saya sarankan. Kalau boleh kita, dan dalam internet senang nak cari apa tu call room. So very simple. You can go and find out yourself. Educate ourselves first before we make any comments. Ya, betul.
Setuju tu, Datuk. Kita kena tahu, ambil tahu, barulah kita nak komen-komen. Kalau tak tahu, cakap saja, itu kita mendatangkan satu situasi yang memburukkan keadaan, yang menukar satu situasi. Okay, so terima kasih kepada semua panel yang telah meluangkan masa, dan jika ada pihak kita punya audiens ingin bertanyakan soalan, boleh type di ruangan chat dan kita akan ajukan kepada panel-panel kita yang pakar pada pagi ini. Atau jika anda juga ingin bercakap, mungkin kadang-kadang susah sikit nak type kan, ataupun mungkin rasa complicated nak fikir ayat tu lagi suka nak bercakap pun, kita persilakan juga. Okey, saya ada satu soalan yang mungkin mana-mana panel lah untuk menjawab tentang kemudahan kemudahan untuk bersukan untuk kalangan OKU ni. Saya rasa mungkin boleh kongsikan sedikit aspek-aspek kemudahan yang utama, yang penting, yang perlu ada bagi kita, mereka di luar sana untuk sediakan kalau nak buat fasiliti. Dari segi aspek fasiliti, tahap kemudahan yang kita ada sekarang dan mungkin apa yang sebenarnya diperlukan oleh golongan ini. Okay, mungkin saya boleh mulakan sikit. Jadi untuk sukan OKU OKU ni, alright, kemudahan yang penting ialah we have to take into consideration. Kalau ada pergerakan, maknanya transportation, perjalanan dan sebagainya, kalau melibatkan wheelchair, kita harus tentukan kenderaan itu boleh membawa wheelchair untuk masuk dalam kenderaan itu untuk bergerak daripada A ke B lah. Itu yang penting. Selalunya tengok wheelchair ni, dia sensitif, dia tengok apa dia nak masuk pun tak boleh. Kadang-kadang pergi naik pentas wheelchair mesti ada ramp dia. Kalau tangga tu memang wheelchair tu tak boleh jalan lah. So kena fikir semua tu. And then wheelchair juga lagi untuk pergi ke tandas dan sebagainya, boleh rehat dan sebagainya. Kadang-kadang bila ada kejohanan di mana-mana, kita pergi tengok asrama ke ataupun hotel, tengok pintu tu sempit sangat. Wheelchair nak masuk pun tak boleh. Jadi kalau kita nak libatkan OKU yang berwheelchair, memang tidak boleh lah. So this kind of facilities, basic facilities lah yang harus kita sediakan untuk beri kesesahan pada OKU mesti adalah. Of course dari aspek teknikal tu itu harus disediakan. Dia sudah disenaraikan. Kalau ada pertandingan untuk OKU yang buta, harus ada sekian-sekian disediakan. So those are the few aspects I can say from dari sports. Jadi aspek kemudahan, aspek knowledge, knowledge bukan sahaja atlet tu, malah untuk yang mereka yang menyokong tu juga, Datuk. Technical untuk support kita punya atlet tu pun perlukan pengetahuan, Datuk. Jadi aspek pengetahuan tu banyak Datuk tekankan ni hari ni saya nampak, dan kemudahan tu kita nampak lah juga memang dah mula ada Malaysia ni, around Malaysia LRT semua tu dah mula ada, tapi masih belum saya rasa mencukupi kan. Kita ada soalan daripada Puan Maria. Boleh saya tahu apakah cabaran lain yang dihadapi dalam menguruskan atlet para? Mungkin kita boleh bertanya kepada Dr. Azril, ada cabaran lain kan mungkin daripada sudut atlet tu sendiri? Mungkin contohnya dia dah ada doktor dah suggest untuk rehab ataupun perlukan rawatan lanjut, tapi ataupun
nak masuk competition tu sendiri, dia sendiri nak. Jadi adakah cabaran yang macam clash lah antara suggestion, advice daripada sudut medical, tapi dari segi atlet tu sendiri, dia nak menang ke, dia nak masuk pertandingan ke, cabaran-cabaran yang sebegitulah yang mungkin berlaku, dan macam mana kita menghadapinya supaya dia dapat mutual understanding lah ataupun dapat keputusan yang baik. Boleh silakan doktor? Baik, saya boleh bagi dua contoh. Yang pertama, atlet ni kita perlu pandang dia seperti orang lain juga. Maknanya dia ada keperluan jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan dengan kekurangan yang ada, mereka ni lebih terdedah pada risiko penyakit kronik seperti obesiti, kemungkinan kencing manis, jantung dan sebagainya. Jadi cabaran dia adalah mengawal berat badan, penjagaan makanan dan sebagainya. Itu paling penting dan kita terlepas pandang most of the time. Dan kita tengok dengan keadaan badan yang begitu, mungkin pada peringkat awal tidak ada masalah, tapi bila umur sudah meningkat, akan ada banyak kesan-kesan sampingan pada jangka masa panjang. Yang itu kita kena ingat dan bantu mereka walaupun selepas bersara daripada sukan, kita kena bantu mereka untuk meneruskan kehidupan yang normal. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan keputusan. Kalau mereka ni ada masalah seperti jantung, kita ada satu kes masalah jantung, telah dinasihatkan oleh pakar jantung untuk tidak meneruskan penlibatan dalam pertandingan, namun dalam hati dia masih lagi ingin meneruskan aktiviti sukan. Jadi kita akan membuat perbincangan demi perbincangan dan meneruskan pemantauan supaya kita akan capai satu keputusan. Pada saya, kalau dia melibatkan risiko yang tinggi kepada atlet, saya nasihatkan untuk dia tidak meneruskan penglibatan yang berisiko kerana kita lebih mementingkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan dia untuk jangka masa pendek dan panjang. Tetapi seperti kita tahu, atlet adalah mereka yang tidak mengenal kalah dan pantang menyerah kalah kalau berjuang. Dan mereka akan mempunyai sasaran hidup di mana dengan memenangi piala atau pertandingan, mereka dapat mengubah hidup mereka ke tahap yang lebih baik dengan bantuan dan sebagainya, dan memberi semangat kepada atlet-atlet lain yang baru dan yang ingin mencapai seperti mereka. Jadi kita kena balance dari segi keputusan kita, dan di situlah peranan semua pihak, bukan saja perubatan, pengurusan, jurulatih, keluarga dan sebagainya untuk memberi sokongan 100% kepada atlet terpilih tersebutlah. Itu antara dua contoh yang saya boleh bagilah antara cabaran yang kita hadapi selain daripada yang telah kita bincangkan tadi. Kok Wei, ada apa-apa cabaran daripada pihak Sains Sukan untuk deliver servis tu? Sebab saya terasa Sains Sukan ni ialah dia benda kadang-kadang yang kompleks juga untuk orang faham, berat juga untuk orang faham apa yang kita nak sampaikan dalam mereka punya pelatihan ke ataupun pembangunan dia. Jadi macam mana pula dengan cabaran daripada pihak Sains Sukan untuk deliverkan mungkin maklumat ataupun perkhidmatan tu sendiri? Betul macam Dr. Asril mention, cabaran dari segi macam contoh pemakanan, okay. Dan what our sport science facing the challenge is, dia contohnya macam pemahaman dia akan, contohnya kalau let's say dia ada intellectual disability, so pemahaman dia kurang sikit. We know that dia ada macam obesity, ada chronic diseases, diabetes, on insulin. Tapi dari segi management, apa yang challenge is, dia apa yang kita ajar dia senang lupa. So we need to keep on repeat and we kena tambah lagi macam contoh video, dan kita kena selalu monitor dia supaya dia boleh faham and keep on remind. So that is the most difficult when we talk about contohnya overweight. So bila kita dah ajar healthy eating, tapi so immediately after we teach them, they can't remember anything. So what we do is we only we will monitor and show them, okay, this is the food that you eat, this is the portion, and need to constantly with them.
then it will show some improvement. And even contohnya macam diabetes on insulin, kadang-kadang diorang boleh lupa inject insulin. Then this cause a serious problem lah kalau diabetes lupa untuk injection. Dan selepas injection, then dia diet tidak on time dan dia pergi sukan. Dan this is the problem that they come later. Dia ada hypoglycemic. So benda-benda ni yang I think back to the real problem is I think pemahaman dia orang. Again, knowledge They kan? are the challenge. Yeah. Again, knowledge is all about knowledge and kesungguhan juga daripada pihak tim yang menyampaikan we have to keep on educating our athletes dan juga mengikut peranan macam Majlis Paralimpik, Dr. Azril, Kok Wei dan juga pihak MSN keep educating kita punya masyarakat society kita berkenaan sukan para. Di dalam kita punya chat box ada daripada Muhammad Firdaus ada minta komen ataupun pandangan panel. Saya baca ya, bagaimana daripada Encik Muhammad Firdaus, bagaimana saya dan pelajar IPT boleh bantu dalam segala usaha berkenaan sukan para. Dalam tempoh setahun yang lalu, membantu Persekutuan Bola Keranjang Kerusi Roda Malaysia dalam usaha memperkenalkan sukan ini kepada publik. Kami di IPT mempunyai kursus-kursus wajib universiti seperti kursus core curriculum berkredit dan jalinan. Masyarakat mempunyai kecenderungan dalam memberikan khidmat sukarela dalam program seperti ini. Okey, so kita di IPT ada program-program. Ada sebarang pandangan dan komen berkenaan usaha-usaha daripada pihak IPT seperti ini daripada panel kita? Okay, ya, terima kasih. Ini I think is a very good question. Satu soalan yang bagus. Pada pandangan saya, alright, pergerakan sukan Paralimpik, sukan OKU ini boleh dikatakan is still new, right? Masih still new in compared to sukan untuk orang. Alamak, Datuk. Hilang dari radar. Okey. Okey, nanti Datuk akan kembali. Alright, kita ada satu lagi daripada Encik Nazri. Tadi panel ada sebut berkenaan injury prevention is the way forward in sports science. Boleh panel bagi contoh what are the common injuries and which category of athletes yang selalu ada masalah ni? Sama ada Kok Wei ataupun Dr. Azril untuk menjawab. So Injury maybe prevention. Okay. So yang kami selalu nampak is dia macam wheelchair. So wheelchair disebabkan oleh dia is more to like muscle strength. Mechanical. So the jenis injury yang kita one of the yang kita nampak is the mechanical. In term of mechanical. Ya, mechanical injury. So dia bukan disebabkan contohnya dia overtraining. So sebab kita ada monitor load dia dan selalu yang kita nampak from the injury is dia is dari segi macam injury yang disebabkan oleh we have cases like jumpa is macam kaki palsu. So then kita ada nampak macam the wheelchair, the mechanical injury. So it causes the strain.
Mungkin So jadi salah maybe satunya injury prevention adalah daripada sudut untuk those yang atlet untuk wheelchair, para wheelchair, dan untuk memastikan keadaan ni dari sudut wheelchairnya perlu di improve lebih kepada individu punya kedudukan dan juga keperluan atlet tu sendiri, dan daripada situ kita akan mampu untuk preventkan kecederaan bagi mereka yang ada masalah, yang contoh daripada Encik Goh contohnya Kobe adalah satu daripada lagi, wheelchair. Tambahan satu. Contohnya macam masa Paralimpik. So maybe Dr. Asrio boleh elaborate if you have. Contohnya macam masa tu is raining. Hujan. So this is one of the reason kenapa kita ada untuk long jump kita ada dua atlet. Another one atlet disebabkan oleh the raining condition masa tu, and satu lagi sebab selalu dia training dia tak ada yang platform yang seperti macam yang competition. So this is the thing that tak biasa yang menyebabkan dia injury. So in terms of like training facility yang different. So bila pergi competition, dia the venue set up is different from what currently available. So these are the things that cause the injury. So the facilities itself lah. Jadi itulah yang selalunya atlet akan pergi untuk buat persediaan lebih awal. The best adalah pergi ke training venue tu sendiri dan melihat apa yang ada, dan at least ada mentally prepare facilities yang ada di competition venue compared to yang biasanya training. Jadi kita bersama balik dengan Datuk untuk kembali bersama Datuk untuk continue komen bagi sudut pihak IPT, untuk usaha IPT untuk membantu mempromosikan lagi sukan para di peringkat negara kita. Okay, terima kasih. So seperti yang saya kata, it's still new. Movement Paralimpik ni still new in our country. Penglibatan MPM baru past 20-30 years yang kita mula. MPM ni, Majlis Paralimpik ni dimasukkan dalam Akta Pembangunan Sukan hanya 2 tahun yang lepas, 2018 saja, baru lagi. So it's relatively new lah. Tapi walaupun relatively new, kita ada beberapa universiti yang panggil kita untuk beri penerangan untuk berkenaan dengan sukan para, dan kita juga melibatkan pelajar-pelajar daripada IPT untuk melibatkan diri sebagai sukarela. During the 2017 kita jemput UFC untuk menjemput dekat 60 ke 70 orang pelajar untuk melibatkan diri dalam tu. But the most important thing dari aspek kesedaran, as I've been mentioning, program yang you katakan tadi pada awal sesi ni, iaitu We the 15. Kita We the 15 ni 15% daripada warga di Malaysia adalah 14.2, 14.2. 14.2. 14.2 people of Malaysians are disabled in some form or another lah. Alright. So one of the thing of this program is kesedaran, definitely kesedaran, again kesedaran. So melalui program ni, campaign ni akan berlangsung selama 10 tahun. So MPM telah merancang beberapa aktiviti tahun demi tahun lah. We cannot plan for 10 years ahead. So tahun demi tahun kita akan. So one of the most important aspect is engagement dengan public lah. Dari aspek kalau ada mall ke di mana-mana kita buat pertunjukan sesuatu sukan, so orang dapat kenal, understand the sport first. Once you understand the sport, baru orang akan terlibat. Asal you see in the TV semua ni selalunya sukan untuk able saja yang ditayangkan. Alright, sukan para ni jarang. Except for this time lah, kali ini kali ini satu pencapaian di Tokyo ialah sukan Paralimpik ni banyak TV station yang buat broadcast. So the understanding is there, pahaman ada, kesedaran ada. Jadi kita haraplah
kita dapat buat lebih engagement dengan badan-badan macam tu. Ya. Okey Datuk, terima kasih di atas penjelasan tu dan saya rasa Datuk telah menjawab ada salah satu komen di dalam chat box kita dan itulah dia. Kita masih untuk sukan para ni masih consider baru dan seperti yang Datuk mention tadi 15% populasi seluruh dunia dan juga 14.2% adalah di Malaysia. Untuk di Malaysia 14. So about 15% daripada kita. Jadi dia masih baru dan perlukan lagi pendedahan dan sesuai dengan tajuk program hari ini, Knowledge Talk, K-Talk, bukan K-pop So kita perlu tambahkan pengetahuan kita perlu tambahkan awareness di kalangan society kita berkenaan program para ini. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua panel di atas perkongsian yang telah diberikan sepanjang sesi ni kan Kam? Memang banyak info-info yang menarik dan baru pun saya tahu walaupun saya ada kerja dekat ISN tempat sukan pun banyak lagi knowledge yang saya belajar daripada sesi hari ni. Okay, bagi untuk menjawab kepada soalan mungkin ada some double standard dan juga seperti Datuk dah mention awareness, knowledge dan juga ini adalah sukan baru. Jadi saya rasa terpanggil dan juga saya nak menyarankan kepada semua orang, sekarang kita dah ada knowledge, kita dah ada awareness, tapi apa kata lepas ni kita pun follow social media dan apa-apa post, apa-apa perkongsian daripada social media tu kita share. Jadi bagi mereka yang tidak berada bersama-sama kita pada K-Talk pada kali ini, K-Talk kan? K-Talk pada pagi ini, kita share kepada orang lain. Jadi our mutual friend dan juga our surrounding kita akan at least at the same time macam dah trigger dengan perkara ni. Jadi tanpa kita sedar mungkin knowledge ni akan semakin tersebar. Jadi lama kelamaan barulah bidang sukan para ni akan mendapat perhatian sama seperti able body. Jadi bukan setakat kita mendapat knowledge pada pagi ni, tapi perjuangan kita untuk mengenengahkan sukan para ini dengan cara kita berkongsi di media sosial. Sebab saya rasakan di media sosial adalah platform yang sangat powerful untuk kita menyampaikan our thought, our opinion dan juga macam inspiring people atau macam kita mengajak orang lain untuk membuat sesuatu yang positif dan yang sepatutnya sebagai Malaysian kita bina vibe positif tu lah. Dan kita sendiri bergerak dengan diri kita sendiri, tak berharap dekat orang lain, kita boleh melakukannya bersama-sama. Jadi saya rasa sampai di sini saja kita punya program pada pagi ini. Jadi Kak Ina akan meneruskan pada sesi penutupan. Okey, jadi sebenarnya kita pun baru je lagi menamatkan Tamasya Paralimpik. Jadi kami juga ambil kesempatan untuk mengucapkan syabas tahniah kepada semua kepada atlet kita dan juga kepada ahli-ahli panel kita yang semuanya involved direct dengan kita punya atlet para kita pada baru-baru ini. Bonnie, Chia, Latif, 3 pingat emas seperti yang kita sasarkan. Alhamdulillah. Dan oleh itu saya menutup program ini first dan last untuk mengucapkan lagi sekali berbanyak terima kasih kepada semua panel dan semua yang telah menonton pada hari ini. Dan kami akhiri program ini dengan satu video tribute untuk mereka-mereka yang telah berjuang sehabis mungkin semasa Tamasya Paralimpik Tokyo pada baru-baru ini. Sekian saja, saya Fatina. Kamsina. Jadi kami sudahi dengan Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.